Dari sekian banyak tawaran daya pikat dunia, inilah statement iman kami bahwa kami memilih Yesus. 主啊，在这个世界上有很多吸引我们的东西，但是求你帮助我们，让我们的心只是紧紧的依靠你。 Kami memilih Yesus oleh karena Yesus lebih manis, lebih indah daripada semuanya. 我们选择主耶稣，是因为你比一切更为美好。 Kami memilih Yesus oleh karena Yesus bukan sementara, tapi selamanya bernilai bagi kami. 主，我们选择主耶稣，因为他不是暂时的，因为我们的主耶稣乃是永恒的。 Saat ini Tuhan, arahkan hati pikiran kami pada firman Tuhan. 主啊，这时候恳求主你帮助我们，让我们的专心的听你的话语。 Kami mau menerima firman-Mu sebagai kata-kata yang kekal dalam hidup kami. 主，我们要接受你的话语，因为你的话语在我们生命中是最永恒的。 Berbicara kepada kami ya Tuhan. 主啊，求你对我们每个人说话。 Kami siap menerima firman-Mu. 我们已经预备好领受你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告。 Amin. 阿门。 很高兴有机会来到这里。这个是第二次我们有机会跟大家分享神的话语。大概5-6年前，我觉得我来过一次，这个是第二次。但是看到弟兄姐妹的热心招待，我心里非常感动，感谢上帝。 我带着德鲁光的弟兄姐妹向大家问安，让我们在主里面能够一起成长。Amin. Kita lihat Yakobus pasal yang kelima. 我们看雅各书第5章， Kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 我们看第1到第6节。 Harusnya kita bisa juga lihat ayat-ayat sebelumnya, secara khusus ayat 13 sampai ayat 17. 其实呢，我们应该是看第4章的第13到第17节。 Tetapi kita lihat ayat pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas kemalangan yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan nyengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir. Sesungguhnya upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Berteriaklah terhadap kamu dan keluhan mereka yang menyabit panenmu sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu menjelang hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang benar, sedangkan ia tidak melawan kamu. 嗨，你们这些富足人呐，应当哭泣号召，因为将有苦难临到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了，你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世只知积攒钱财，工人给你们收割庄稼，你们窥见他们的工钱，这工钱有声音呼叫，并且那收割这人的烟声已经入了万金之主的耳了。你们在世上享美福，好宴乐，当宰杀的日子，竟教养你们的心。你们定了义人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。 Bapak Ibu, baru-baru ini ada seorang hamba Tuhan mengirim sebuah informasi kepada saya yang mengatakan bahwa kita harus waspada dan berhati-hati. 最近呢，有一位神父呢寄给了我一个短信呢，他说呢，在最近时间呢，我们应该要小心谨慎。 Dia mengatakan bahwa omset perjudian online itu nilainya kisaran 600 triliun dalam 3 bulan.
他说呢，最近3个月呢，这个线上的这个网上赌博呢，非常的猖獗，差不多呢，他们有这个算一年都有6兆他们的这个交易。 Ini sebuah nilai yang sangat tinggi, dalam 3 bulan nilainya kisarannya 600 triliun. 就是说呢，他们在这个3个月之内呢，他们竟然能够交易到Ini sebuah jumlah yang sangat menggiurkan sehingga orang terlibat dalam judi online. 所以呢，这是一个很大的数目，就是6兆呢。 Mengingatkan pada kita bahwa kita memang harus berhati-hati terhadap judi online ini. 所以要我们谨慎呢，关于这个网上这个赌博。 Bukan hanya kita sebagai orang percaya, tapi anggota-anggota keluarga jangan sampai mereka terikat dengan judi online. 不单只是我们也希望我们的家人不要陷入于这个网上的赌博。 Ayat yang kita baca tadi adalah bicara tentang teguran Rasul Yakobus kepada jemaat. 刚才我们所读的经文就是使徒雅各责备当地的信徒。 Kalau kita lihat ayat 14 sampai ayat 17, 如果我们看第14节到第17节， kemudian pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6, 然后呢第5章第1到第6节， dua perikop ini kita lihat gaya bicaranya seperti gaya seorang nabi dalam perjanjian lama. 然后就是我们看这2段的经文的话呢，我们就看见呢，他们讲话的风格呢，就像呢这个在旧约的圣经、旧约的先知所说的话。 Dua perikop ini punya kemiripan di dalam teguran. 那么这2段的经文呢，他们有一点相似，在关于这个指责的事情上， Yakni menegur para pengejar kekayaan yang mengorbankan sesama. 就是呢这些人呢，他们去追求财富，但是他们却牺牲了别人， Menegur supaya mereka jangan hidup dalam kecongkakan dan kemewahan. 就是责备他们呢，不要过那个自华、这个自傲的生活。 Menegur mereka supaya jangan lupa melibatkan Tuhan dalam hidup mereka. 让他们不要忘记呢，要让上帝呢参与在他们的生命当中， Menegur mereka supaya jangan melecehkan orang-orang yang lemah. 而且责备他们不要轻看呢，去践踏那些贫困的人。 Beberapa ahli berpendapat bahwa teguran ini sebetulnya tujukan pada orang-orang atau tuan tanah yang bukan Kristen. 其实呢，有些专家认为呢，这些指责呢是给那些地主呢，是给那些地主的，责备他们的。 Namun mungkin saja bahwa teguran ini ditujukan kepada tuan tanah yang sudah percaya kepada Tuhan. 但也有可能呢，这些责备呢是给那些已经信主了的这个地主。 Orang-orang ini lupa sehingga dia tetap memeras para pekerja tanpa memberikan upah yang memadai. 就是呢，这些人呢，他们压榨了那些工人的钱，而且没有付给他们工价。 Karena mereka Kristen, maka Yakobus menegur mereka. 因为他们是基督徒，所以呢，雅各就责备他们。 Karena mereka dalam Tuhan, Yakobus ingatkan hidup mereka jangan demikian. 因为他们是活在主里面的，所以雅各责备不要有这样的生活。 Ada teguran yang sangat keras. 而且他的这个责备是很严厉的。 Begitu tajam Yakobus tegur hidup mereka. 而且呢，雅各呢很严厉了、尖锐的责备他们的生活， Supaya jangan bersikap seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. 好让他们的态度不要像那些非基督徒一样。 Yang hidupnya hanya untuk memperkaya diri sendiri. 那么他们的生活只是要自己富足而已。 Yang hidupnya melupakan kelemahan orang-orang yang lemah. 就是呢，他们的生活只是压宰那些软弱的人。 Justru mereka Kristen. 他们是基督徒， Diberikan teguran yang keras. 所以他很严厉的责备他们。 Tapi juga diajak supaya mereka berbalik. 所以呢， Ajak mereka berbalik kepada Tuhan. 所以邀请他们回转归向上帝， Supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan. 好让他们能够在上帝的面前过一个很正确的、正直的生活。 Perikop yang kita baca tadi, pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. 刚才我们所读的经文，从第1节到第6节， Itu Yakobus mengangkat dua hal. 那么雅各提到了2件的事情。 Yang pertama, 第一， Yakobus mengangkat bahwa segala kekayaan dan kuasa dunia ini hanya bersifat sementara. 雅各说，世间的一切财富和权利都只是暂时的。 Kekayaanmu itu satu hari itu tidak akan bernilai. 那么总有一天，你的财富是毫无价值， Atau nilainya akan berkurang.
而且呢，它的价值会贬低的， Kekayaan yang dimiliki satu saat itu akan rusak. 而且这唯一的财富有时 Kekayaan yang 会有这个 dimiliki 被破坏的。 Kekayaan yang dimiliki satu saat akan hilang, akan lenyap. 有一天呢，这个财富会逝去的、消失的。 Yakobus mengingatkan, mengangkat hal ini bahwa tidak ada hal yang sifatnya kekal. 所以雅各提醒他们呢，没有一件事情是永恒的， Semuanya hanya bersifat sementara. 一切都是暂时的。 Kemudian hal kedua yang Yakobus angkat adalah 而且呢，雅各所提到的第二件事情就是呢 perilaku-perilaku yang tidak terpuji dari orang-orang yang memiliki banyak harta kekayaan. 就是拥有财富的人，他们可耻的行为。 Yakobus mengangkat hal ini supaya bisa menegur mereka, 雅各提到这件事，就是要责备他们， bisa mencegah mereka supaya mereka tidak meletakkan hidup mereka hanya pada harta kekayaan saja. 就是要他们的生活不要单单专注于这个财富而已， Mereka hanya berharap hal-hal dunia, kemudian melupakan Tuhan. 就是他们只是呢希望这个舒适的生活，而且他们忘记了上帝。 Di ayat 1 Yakobus mengatakan, 在第一节，雅各这么的说。 jadi sekarang kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas kemalangan yang akan menimpa kamu. 你们这些富足人呐，应当哭泣号召，因为将有苦难临到你们身上。 Jika engkau menyadari apa yang kau lakukan, 如果你觉悟到你所行的事情， Yakobus berkata 雅各说， kepada orang-orang yang kaya, 对那些富有的人说， kau menangis dan kau merataplah, 那么你就要哭泣，你就要号召， karena akibat kengerian, hukuman satu hari kemudian akan datang. 因为总有一天呢，这个苦难呢，这个上帝的惩罚便会临到你们。 Hukuman itu akan menimpa pada kamu. 那么这些惩罚便会临到你们。 Saudara, ini adalah hukuman yang kemudian hari terjadi. 弟兄姐妹们，这个惩罚呢是以后会发生的。 Tentu kita sebagai orang Kristen pun tidak boleh mengabaikan hal ini. 当然，我们身为基督徒，我们也不可忽略了这件事的事情 Di。ayat kedua mengatakan demikian. 第二节是这么的说： Kekainmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan nyengat. Ayat 3. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir. 你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了，你们的金银都长了锈。锈要证明你们的不是，要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世只知计赚钱财。 Di sini ada bicara bahwa kekayaanmu sudah busuk. 这里说呢，你们的钱财就会坏了， Dikatakan pakaianmu telah dimakan nyengat. 衣服也被虫子咬了， Emas dan perak sudah berkarat. 金银都长了锈。 Saudara, Yakobus menggambarkan hal ini adalah kekayaan yang dicari oleh manusia di dalam dunia ini. 这个雅各说这段话呢，这些是我们世人呢在这个世上所寻找的事。 Baik pakaian, baik emas, perak, dan yang lainnya semuanya akan berakhir. 无论是金或者是银呢，或者是衣服呢，总有一天呢将会消失的。 Saya ingat tahun 80-an, saya temukan uang segepok yang tersimpan di rumah. 在80年代呢，我找到了一卷的这个钱。 Ini rumah yang lama, itu uang itu segepok. 这个 Yang nilainya lembarannya 10.000 zaman tahun 80 nilainya besar. 在80年代呢，是在我的老家的房子里面呢，找到了一捆的钱财。当时呢，一张是1万等，在当时呢，这个是差不多呢，也是有很高的价值了。 Segepok begini. 就是一卷。 Gulungan ya. Tahun 80-an temukan uang segepok begini yang nilainya besar ya. 如果在80年代呢，这个钱财呢，已经是一笔不小的数目了。 Saya lagi bermain-main lalu temukan uang itu. 就是我在那边玩耍的时候呢，发现了这些钱。 Tapi yang menyedihkan adalah uang lembaran-lembaran ceban itu sudah dimakan rayap. 但是令我伤心的是呢，就是这些我找到的钱呢，已经被这个虫子咬了。 Sehingga akhirnya tidak bisa belanja, akhirnya dibuang.
就不能够来做买卖了，直接就把它丢掉了。 Saudara, ini adalah fenomena manusia dalam dunia ini yang hanya mencari harta kekayaan. 这就是呢，比喻呢，我们人活在这个世界上，只是寻找财富而已。 Seluruh hidupnya, waktunya hanya digunakan untuk mencari harta kekayaan. 他一生的时间只是寻找财富。 Yang lebih mengerikan adalah 令人更可怕的就是呢， tidak hanya mencari harta kekayaan, dia melupakan Tuhan. 就是他们不单只是追求这个财富，但是他们竟然把上帝都忘掉了。 Ini tentu bicara pada orang Kristen. 当然，这是对基督徒所说的话。 Dia menggunakan hidupnya, waktunya untuk mencari harta kekayaan. 他应用他的时间来去寻找这个财富。 Lalu oleh harta kekayaannya, dia melupakan Tuhan. 当他有了这个钱财的时候呢，他就忘掉了上帝。 Saudara, di dunia timur pada zaman dulu, minimal ada 3 sumber kekayaan. 在古时的这个东方世界里呢，有3个的这个财富的来源。 3 sumber kekayaan utama ini itu dicari banyak orang. 那么这个3个的主要的财富来源呢，是有很多人去寻找的。 3 sumber utama kekayaan ini setiap hari dipikirkan dan dicari orang-orang di sana. 那么这个3个的这个主要的财富来源呢，都很多人一直去思想要怎么得到的。 Kalau kita membaca Alkitab dari Kejadian, saudara, sampai Wahyu, kita akan menemukan bahwa ternyata orang mencari kekayaan bukan orang zaman sekarang, tapi zaman dulu juga demikian. 如果我们读圣经从这个创世纪到这个启示录的话，那么我们就知道呢，不但是我们现在的人要寻找财富，在古时的人，他们也是一直不断的寻找这个财富。 Orang memikirkan bagaimana mencari kekayaan. 很多人呢，就是用什么想法来去寻找这个财 Orang 富， memikirkan supaya bagaimana bisa mendapatkan kekayaan. 而且呢，人想尽办法如何使他能够得到这些财富， Dan orang memikirkan setelah mendapat kekayaan bagaimana menikmati kekayaan itu. 而且他们想了，等我有了钱之后呢，我如何去享受我的人生。 Yang kemudian disoroti oleh Alkitab yang tidak berkenan kepada Tuhan. 然后呢，这个圣经就指出说，这是他们所行的，就是不合神的心意。 Bagaimana sikap kita terhadap kekayaan. 就是我们以怎样的态度来去看待这个财富， Dan bagaimana menggunakan harta kekayaan secara benar. 就是我们如何的正确来应用这些财富。 Jadi mencari kekayaan itu dari orang zaman-zaman dulu, saudara. 所以呢，这个寻找钱财呢，是在古时代的人就已经， Kemudian dari generasi ke generasi sampai zaman sekarang. 就是一代一代的传下来，直到我们这一代。 Kita melihat bahwa orang-orang mencari kekayaan. 我们看到很多人都是寻找这个财富， Orang menghabiskan banyak waktu untuk mencari kekayaan. 很多人花了很多的时间，就是寻找这个财富， Bahkan menjadikan kekayaan sebagai pusat kehidupannya. 甚至把这个财富呢，成为他生命中的最主要。 Sumber kekayaan yang pertama adalah gandum. 那么他们最主要财富的来源，第一就是麦子， Itu yang dicari orang zaman-zaman dulu. 这是古时的人他们所寻找这个小麦， Artinya ini makanan pokok. 他们是主要的这个我们的食物的来源。 Kalau kita di Indonesia mungkin padi atau beras 如果在印尼呢，就是我们吃这个米， yang menjadi makanan pokok. 就是成为我们最主要的这个食物。 Saudara, yang pertama ini gandum, 这个小麦呢， makan pokok itu yang disimpan dan yang bisa disimpan oleh orang-orang kaya. 那么这些有钱人呢，能够把这个小麦呢，把它收藏起来， Orang-orang kaya mengumpulkan gandum-gandum di dalam lumbung-lumbungnya. 然后这些有钱人呢，把这个小麦收藏在他们的这个仓库里。 Tuhan Yesus menggambarkan bahwa orang kaya itu membangun lumbung yang lebih besar lagi. 主耶稣比喻呢，说到有一个人呢，他建造了一个很大的仓库来收集他的小麦， Supaya bisa menampung hasil panennya. 好让能够收藏呢他丰收所得到的这个小麦， Supaya bisa menyimpan gandum-gandum yang dipanen. 好让能够收藏他已经丰收所得的小麦。 Butiran-butiran gandum yang ada dalam karung itu bisa disimpan lama. 然后呢，把这个小麦放在这个麻袋里的话，那么它就能够收藏更长的时 Yang 间。 menunjukkan adalah kekayaan. 那么从这里就可以看到，他是一个财主。 Namun bentuk kekayaan ini pun tidak tahan lama. 但是呢，这种形式的财富不会很持久，维持很长的时间。 Artinya
gandum pun bisa menjadi rusak. 他意思是说呢，有一天这个小麦会坏掉的。 Gandum yang simpan di gudang, di lumbung atau di karung lama kalau tidak diambil dimakan, itu bisa jadi rusak dimakan ulat. 然后呢，把这个小麦放在仓库里呢，或者是放在麻袋里的话，若是你放了很长的时间，你没有吃的话呢，那么它就会被这个虫子呢吃掉了，坏掉了。 Sehingga makan itu menjadi busuk dan tidak bisa dikonsumsi lagi. 然后这个食物呢就坏了，我们不能够去吃了。 Ini kekayaan pertama yang dicari, yang diburu oleh orang, tapi pun bisa menjadi busuk, tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. 这就是人呢所需求的财富，但是呢，太淡坏了，我们也无法去享受了。 Yang kedua 第二 adalah pakaian. 就是衣服 Ternyata bukan wanita sekarang yang memburu pakaian. 啊，不但是现在我们的女性呢，很喜欢穿漂亮的衣服， Dengan berbagai model macam pakaian yang ditawarkan. 就是呢有很多呢形式呢，有些款项呢，让你去选购、去买、去穿。 Begitu lihat langsung punya keinginan untuk memilikinya. 然后你看见你喜欢呢，你就希望你拥有它。 Ternyata pakaian zaman kuno, saudara, itu menjadi sumber, menjadi kekayaan. 原来呢，在古时代呢，人们已经把他的衣服当成它是一个财主了。 Si A miliki berapa jubah, si B miliki berapa jubah dengan model yang beda. 那么这个家呢有几个的衣服呢？然后这个衣有几段的衣服呢是不一样的衣服， Sebagai tanda kekayaan seseorang. 以象征这个人是一个财主。 Banyak miliki jubah pakaian pertanda bahwa itu orang yang kaya. 如果呢这个人有很多的这个服装的话，那么就证明他是一个富豪了。 Karena zaman dulu tidak banyak orang bisa membeli pakaian, Ini bisa saya- memiliki jubah. 古时呢不是每一个人都能够买这个衣服吃的啊，买衣服的只是他们的外袍。 Jadi orang yang memiliki banyak jubah berarti ini adalah tanda bahwa orang ini kaya. 若是有人呢，他拥有了很多的这个衣服袍子的话，那么就是证明呢，他是一个富豪了。 Orang ini punya banyak harta, salah satu adalah jubah yang dimiliki. 让这个人有很多的财富，证明之一呢，就是他有很多的衣服。 Saudara, kisah Yakub memberikan jubah yang indah kepada Yusuf. 然后呢，就是当这个雅各呢，把这个袍子呢送给他的儿子约瑟的时候， Itu anak kesayangannya diberikan pada Yusuf. 然后呢，这个约瑟呢是雅各最疼爱的孩子，所以他就给他了一件很漂亮的衣服。 Pemberian jubah itu menimbulkan malapetaka bagi Yusuf sendiri. 而这件衣服呢，竟然给约瑟带来了灾难。 Saudara-saudara yang lain langsung iri hati. 他的兄长们开始嫉妒他了。 Lalu menyapa dia dengan cara yang tidak ramah. 然后呢，就以不友善的态度来对待他。 Oleh jubah itu, lalu Yusuf pun diperlakukan dengan tidak baik. 因着这件的衣服呢，他们就对这个约瑟不好的态度了。 Singkat cerita, akhirnya dia dijual kepada orang Midian di Mesir. 然后长话短说呢，他就被卖给别人呢，外邦人成为奴隶了。 Oleh jubah itu, akhirnya Yusuf harus menjadi budak di Mesir. 因着这个服装呢，约瑟呢成为这个埃及的这个奴隶了。 Ada yang namanya Akan, dia ingin jubah yang indah itu. 还有呢一个人名叫亚干的，他就是因着一件的衣服， Jubah itu adalah jubah buatan Sinear. 然后他这个衣服是 Buatan Sinear. 洗年做的， Dia ingin miliki jubah itu. 他希望呢拥有这件的衣服， Oleh karena dia ingin miliki jubah itu, 而且他想拥有这件的衣服， lalu membawa bencana bagi keluarganya dan bagi dirinya sendiri. 而这个衣服竟给他的家人以及他自己带来了灾难， Dan bagi seluruh bangsa Israel. 也给以色列人带来了灾难， Hanya karena jubah Sinear. 乃是因为这一件漂亮的衣服。 Simpson pernah memberikan jubah kepada 30 orang Filistin. 参孙呢曾经给30件的衣服给非利士人。 Di waktu pernikahan Happy, dia bilang kalau siapa bisa menjelaskan jawab teka-teki saya akan berikan 30 jubah kepada kalian.
在一个这个喜宴上，他说呢，若是你们能够猜得到我给你们的谜语的话，那么我就给你们30件的衣服。 Seperti biasanya anak-anak muda maju coba menerka teka-tekinya. 就好像现在的年轻人，他们很喜欢去猜这个谜语。 Tapi teka-teki itu terlalu sulit untuk mereka bisa menjawab. 但是呢，他的这个谜语太难了，很难去回答的。 Lalu dengan cara yang curang kemudian dia mengintimidasi istri Simpson nama Delila. 所以呢，他们就用这个狡猾的方式呢，就是呢去探问这个参孙的妻子他的这个秘密。 Kasih tahu dong jawabannya, masa sih kami ikuti pesta lalu kami harus membayar kasih jubah kepada kalian. 你给我们这个他的这个你给我们这个答案嘛？怎么我们能够参加你的宴会没有得到这些衣服呢？ Dipaksa, diintimidasi supaya kasih tahu jawabannya. 所以他们一直在呢去追求要得到这个答案。 Lalu Delila kemudian pun bujuk sama Simpson supaya beritahu apa sih jawabannya. 然后呢，这个参孙的妻子呢，就一直在那边呢，在这个一直在哄骗这个参孙，要把这个答案告诉他。 Berhari-hari merengek depan Simpson. 所以他每一天都在参孙的面前来撒娇。 Biasa laki-laki pusing dengar beginian. 然后呢，男人呢禁不住呢太太的撒娇的， Akhirnya beritahu sama Delila. 然后就把他的这个答案告诉他的 inilah 太太 jawabannya. 了。他说这就是答案。 Kemudian istri Simpson langsung beritahu orang Filistin. 然后呢，这个参孙的妻子就把这个答案呢告诉给这个非利士人了。 Akhirnya pemuda ini datang, inilah jawabannya Simpson. 然后他们就说呢，就这是你的答案了。 Simpson ngomong kalau bukan karena istriku beritahu sama kamu, 然后参孙说，若是不是我的妻子告诉你们的话， kalian tidak akan bisa menjawab teka-tekiku. 你们不可能够回答我的谜语的。 Karena jubah itu ada permainan curang. 因为呢，依着这个衣服呢，你们竟玩弄了这个狡猾的手段。 Karena jubah itu orang bersikap tidak benar. 因为这件衣服呢，人做了一些不正确的事情。 Lalu karena jubah itu Simpson langsung pergi membunuh 30 orang Filistin. 就是因为这件的衣服呢，然后这个参孙就杀死了这30个的这个非利士人， Lalu melucuti semua pakaian mereka. 然后就拿下了他们一切的衣服， Diberikan kepada pemuda-pemuda yang menjawab teka-tekinya. 然后给那些回答他答案的人。 Apa yang kita lihat saudara? 从这里我们看到了什么呢？ Karena jubah itu 因为这件的衣服30 nyawa melayang. ，30条的性命就没了。 Karena jubah itu 因为这件的衣服， orang memeras orang bersikap curang. 然后呢，有人竟享用了这个很狡猾的方式。 Saudara, bukankah ini sebuah gambaran zaman sekarang? 弟兄姐妹们，这不是现代的写照吗？ Karena sesuatu yang diingini, yang diminati dengan berbagai cara memikirkan untuk mendapatkannya. 因为人呢，围绕的这个东西呢，他会不择手段的想要去得到它。 Namun pakaian-pakaian yang indah seperti jubah itu, 但是呢，像这些漂亮的衣服呢， Yakobus mengatakan satu saat kemudian juga akan menjadi makanan nyengat. 然后雅各说呢，总有一天呢，这个衣服也会被虫子咬了。 Satu saat kemudian juga akan menjadi rusak. 然后总有一天，这个衣服会被坏的， Tidak akan bertahan lama. 它不可能持 Karena 久 ini 的， sesuatu yang fana, yang sementara. 因为这些都是暂时性的东西。 Satu kekayaan lagi di zaman dulu 在古时代的另外一种的财富， yang menjadi kekayaan utama orang-orang zaman dulu di Timur Tengah. 这就是在东方呢，这个时代呢，他们所拥有的，认为这就是他们主要的财富的来源。 Adalah yang warnanya cereng, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya putih. 有王室，还有这个百氏， Huangjing. Ini yang dicari oleh manusia. 就是呢，黄金白银呢，就是人所寻找的， Emas dan perak. Emas dan perak 就是黄金白银， yang dicari manusia. 就是人所寻找的。 Sampai zaman sekarang. 直到现在， Orang mencari emas sampai menggali jadi lautan. 为了呢，要得到这些黄金呢，他们就去开矿了，让这些土地都变成了这个河流了。
pertambangan di Freeport, pertambangan di berbagai daerah. 在印尼的各处那些 Freeport 呢，他们是可以开金矿的地方， Orang memburu kekayaan. 就是人呢要去寻找这些财富。 Dan ini dilakukan di zaman-zaman dulu. 这不但是古时的人这么做， Karena satu kekayaan ini, 因为这个财富 emas dan perak, 就是黄金白银， orang saling membunuh. 为了得到这些，他们就会杀人。 Karena emas dan perak ini orang saling bertikai satu dengan yang lain. 因为黄金白银呢，人与人之间就发生了这个仇恨。 Karena emas dan perak orang bermusuhan satu dengan yang lain. 因为黄金白银呢，是朋友变成了仇人了， Termasuk dalam keluarga, 包括我们的家人、家 dalam 庭之内， kekeluargaan. 就是包括这个家庭。 Mungkin saja termasuk di gereja. 有可能呢，在教会也会发生这样的事情。 Terima kasih dalam Tuhan. 主内的弟兄姐妹们， Yakobus menggambarkan klimaks dari kebusukan ini. 然后呢，雅各呢就说出了这个丑陋的事， Bahwa di akhir zaman suatu hari kemudian, 然后说呢，他说在这个末世呢，有一天， Yakobus mengatakan emas dan perak itu akan menjadi berkarat. 然后他说呢，黄金白银呢也会生锈的。 Emas dan perak bisa berkarat enggak? 其实呢，黄金白银能够生锈吗？ Bisa berkarat enggak? 能够生锈吗？ Yang bisa berkarat itu besi, saudara. 如果能够生锈的，那是铁。 Tapi Yakobus menyampaikan dengan cara yang sangat berkesan, emas dan perak berkarat kemudian hari. 但是呢，雅各呢，他做了一个令人很有深刻印象的说，有一天呢，这个黄金白银也会 Supaya 生 kita 锈的， bisa sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. 好让我们能够真正的注意到这一件的事 Ini 情。 sebuah peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang kaya. 这是对一个富有的人一个严厉的责备， Bagi orang-orang yang memburu harta kekayaan termasuk emas dan perak. 就是呢，人家不断的在去寻求这个财富，包括 Bahwa 黄金 emas 白 yang 银。 tampaknya itu bisa kekal selamanya. Satu hari kemudian pun akan jadi rusak. 其实呢，看起来这个黄金白银呢是很永恒的东西，但是总有一天它也是会坏掉的。 Dan bisa menjadi malapetaka pembusukan karena barang ini adalah fana. 然后呢，就会带来给我们的灾难，因为这些都是暂时的东西。 Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. 主内的弟兄姐妹们， Dilanjutkan peringatan yang menakutkan adalah 然后接下去呢，雅 Kalau 各给我们很 manusia 可怕的这个警告呢，就是呢， nafsu manusia pada hal-hal duniawi ini. 就是呢，我们这个属世的人， Itu seperti karat yang akan memakan habis tubuh dan jiwanya. 就是这些生锈呢，会吃掉我们的生命。 Oleh karena memburu emas dan perak ini, 因为我们不断的去追求这个黄金白银， akhirnya memakan habis tubuh dan jiwanya. 它就会耗尽了我们的心灵。 Orang-orang yang memburu harta ini, 一直不断去追求这个黄金白银的人， mereka terkubur di bawah runtuhan tanah. 那么他们就会被埋在废墟之下。 Orang yang memburu harta ini 一直在追求这个财富的人， saling membunuh. 他们会互相残杀， Digambarkan bahwa tubuh dan jiwanya habis. 就是描述呢，他们的身体有一天总会消灭的。 Salam kasih dalam Tuhan Yesus. 主内的弟兄姐妹们， Ini sebuah teguran yang sangat keras pada orang-orang yang memiliki harta kekayaan. 这是对那些富豪人呢一个很严厉的警告。 Saudara, boleh nggak kita jadi orang Kristen punya kekayaan? 弟兄姐妹们，我们身为基督徒，我们是不是可以成为富豪呢？ Kalau kita lihat, saudara, Alkitab tidak pernah menentang orang kaya. 但是若是看圣经的话，圣经从不会说呢，不可以，基督徒不可以成为有钱人。 Tetapi yang ditentang adalah sikap dan perilakunya orang-orang kaya. 但是这里所谈到的是我们基督徒呢，我们对财富的这个态度。 Saudara, jika seseorang hanya memusatkan hidupnya pada benda-benda sementara ini, 如果呢一个人的这个中心点呢，只是这些暂时的东西，就是财富而已， pada akhirnya akan membebani dirinya sendiri. 最后呢会成为我们的负担。 Dan akhirnya api yang akan menghanguskan semuanya pada waktu penghakiman. 然后在这个审判的日子呢，这个火呢就会烧掉了这一切。 Dan kebinasaan akan menimpa padanya. 那么这个人就遭到了这个灭亡。 Ini sebuah hal yang mengerikan sekali. 这是一件很可怕的事情。 Paulus sendiri pernah berkata demikian. 保罗曾经这么的说过。
Kisah Rasul 23:34. 在使徒行传20章33到34节， Emas dan perak atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. 我未曾贪图一个人的金银衣服，我这2只手常供给我和同人的需要，这是你们自己知道的。 Emas dan perak termasuk pakaian bukan aku ingini. 他说呢，金银衣服呢，并不是我最想要的， Itu bukan yang saya kejar. 而且这也不是我所追求的。 Paulus katakan aku dengan tanganku sendiri 保罗说呢，我是用我自己的双手， bekerja untuk memenuhi kebutuhan. 努力的去工作，以供应我的日常生活需要。 Paulus penginjil yang besar. 保罗是一个很出名的、伟大的这个传福音的这 Hamba 个宣教士。 Tuhan yang menjadi bapak rohani bagi gereja-gereja. 这是每一个教会呢，这个属灵之父， Dia bekerja dengan tangannya sendiri 他是用自己的双手去工作， supaya tidak membebani gereja-gereja, 好不让教会有这个负担， supaya dia bisa tetap melayani Tuhan. 好让他仍然能够忠心的来侍奉主。 Emas dan perak terus pakaian bukan aku ingini dari siapapun. 金银衣服呢，并不是呢，我最想要的。 Ini menjadi hal yang sangat penting untuk seorang hamba Tuhan. 这是呢，给一个神父呢最主要的一个建议。 Karena tujuan pelayanannya bukan mengejar ini. 因为呢，神父呢最主要的这个侍奉呢，并不是追求这些。 Tujuan pelayanan adalah untuk memberitakan Injil. 那么神父最主要的这个任务就是去传福音。 Tujuan pelayanan adalah membawa orang-orang supaya berbalik kepada Kristus. 那么最主要的传福音就是带领人来归向主， Persembahan pelayanan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. 就是我们所献上的侍奉能够使信徒带来了祝福， Menjadi teladan bagi jemaat-jemaat. 给信徒带来了这个榜样。 Saudara, Paulus tidak memusatkan hidupnya mengejar harta kekayaan. 所以呢，这个保罗的一生，他并不是去追求这个财富， Ia mencukupi dengan apa yang ada yang dia miliki. 他为着他所拥有的一切感觉到很满足。 Ia mencukupi pelayan dengan persembahan yang dia terima. 然后呢，他把所得到的奉献呢，来供应他的日常生活中所需要 Dia 的。 tidak pernah dengan cara-cara yang tidak benar untuk memikat supaya orang memberikan dia uang. 他没有用很多呢不好的这个方法呢，去让别人呢去奉献去资助他， Karena itu bukan tujuan pelayanannya. 因为这不是他侍奉的目标。 Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. 主内的弟兄姐妹们， Yang menjadi pusat yang menjadi kejar oleh Paulus adalah bagaimana hidupnya boleh memuliakan Tuhan. 那么这个保罗他的一生当中，他最主要的就是呢，如何荣耀上帝， Bagaimana supaya dia bisa mengejar hal-hal bernilai kekal. 然后他如何的去追求这永恒的事情， Supaya ini bisa dilakukan dan menjadi teladan bagi jemaat Tuhan. 好让他所做的一切能够成为信徒的榜样。 Inilah yang perlu kita teladani. 这就是我们需要学习的， Inilah modal kehidupan seorang Kristen. 这就是呢我们基督徒应该拥有的本质。 Inilah modal teladan bagi setiap orang percaya. 这是每一个信徒们的榜样， Yakni memusatkan hidup kepada Kristus Yesus. 就是我们的一生当中，我们的核心就是以主耶稣为 Dan 我们的中心， mencari hal-hal yang bernilai kekal. 就是我们寻找永恒的事情， Bukan sebaliknya. 不是反过来。 Saudara, dunia terlalu dengan cara, dengan metode memikat kita. 世界是很多的事情要束缚我们的心， Supaya kita jauh daripada Tuhan. 让我们远离神， Supaya kita mengikuti dunia. 好让我们跟随世俗的道路。 Ini yang menjadi hal yang harus kita perhatikan. 这是我们应该谨慎也应该要知道的， Supaya kita tidak mengikuti arus dunia. 好让我们不跟随世俗的潮流。 April yang lalu sudah terjadi gempa bumi di Taiwan. 在4月的时候呢，在台湾发生了地震， Yang ada anaknya di Taiwan akan tahu kisah ini, saudara. 但是有些人呢，他的孩子在台湾的，他们就知道这些事情 Di Hualien itu daerah yang paling parah. 就是在花莲呢最严重的， Karena goncangan gempa yang sangat tinggi 7,5. 因为当时呢，它的地震呢是在7.5级。 Karena Jepang itu nggak berjauh dari Jepang. 因为它 Taiwan tidak berjauhan dari 这个 Jepang. 台湾呢跟这个日本呢他们的距离没有很远。 Waktu terjadi gempa, saudara. 然后在发生地震的时候，
Jepang langsung mengeluarkan peringatan. 然后日本就开始做出了一个警告。 Peringatan apa saudara? 他警告了什么事情？ Peringatan menggetarkan banyak orang. 那么他的警告呢，令很多人的心惊胆战。 Dia bilang apa saudara? 他说了什么呢？ Akan menyusul tsunami setinggi 3 meter. 他说呢，将会发生的这个海啸大概有3米。 Saudara, orang dengar tsunami bayangannya apa saudara? 弟兄姐妹们，我们对于海啸呢，我们的想象力是怎么样的呢？ Bayangan semua ditutup air saudara. 我们可以想象的，这个洪水呢，覆盖了一切。 Bayangan air itu datang dengan begitu cepat dan kita tidak akan bisa selamat. 我们可以想象到，它的洪水来得这么快，我们无法逃避的。 Waktu tsunami datang saudara, 当这个海啸来的时候， orang merasa apa saudara? 那么你的感觉是什么 Dengar 呢？ saja orang sudah gemetaran. 我们听了就已经很怕了。 Yang dipikir, yang dibayangkan adalah kebinasaan. 那么我们所想的，我们有可能会死了。 Yang dibayangkan adalah akhir hidup dari dunia ini. 那么我们想象的，我们在世上的生命已经结束了。 Saudara, waktu peringatan ini dikeluarkan saudara, 当这个警告一发出来的时候， orang bergemeran saudara, orang panik sekali. 那么很多人就很慌张，很多人就心惊胆战。 Anak saya di Taiwan saudara, 我的孩子呢，在台湾， waktu terjadi gempa begitu mendasyat saudara, barang-barangnya berjatuhan. 然后当这个发生了这么大的地震的时候，很多东西呢都跌下来了。 Untung bukan barang-barang yang berat saudara. 有很可幸的是，并不是很重的这个东 Kalau 西。 kena kepalanya langsung benjol saudara. Kalau 如果呢这些重的东西弄到你的头的话，那么你就会受伤了。 kalau ada kuali saja saudara kita gantung jatuh tuh kena kepala benjol saudara. 如果有这个东西跌下来，一直弄到你的头，你就会有会生肿了。 Goncangan yang begitu kuat. 因为呢它的震动力很大。 Sehingga di hari-hari itu menyusul goncangan-goncangan yang lain. 然后呢，接下去呢，还是有一点的这个震动， Karena terjadi gempa menyusul berkali-kali. 因为呢，一连下去呢，有几次的这个震动， Di hari-hari itu mengganggu tidurnya. 然后呢，这也影响了他的睡眠， Kaget. 他很吃惊。 Orang gempa tahu sudah kaget. Begitu goncang kaget. 然后呢，一地震，人一听到地震，你就非常的吃惊了， Apalagi dengar ada tsunami saudara. 尤其是听到还有这个海啸要发生。 Kalau orang-orang sini langsung naik ke gunung apa di sini dekat? Gunung apa? Yang tinggi. Jantung ke sana saudara. 结果呢，这里的人会去到这个高山上了。 Airnya belum nyampe, orang sudah ke sana dulu saudara. 这个水还没来到呢，我们已经到了山上了。 Artinya apa? 这个是很可怕的事。这个是不可以开玩笑的。所以人非常非常可怕。听到有海啸是很可怕的，因为死亡已经到了。Itu sangat menakutkan karena orang dengan ada tsunami, siapapun akan merasa takut 所有 karena 人 itu 一听见这个 kebinasaan. 海啸，人就很心惊胆战了。 Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. 所以，的弟兄姐妹们， Ada satu gedung di Hualien yang roboh, saudara. 然后在花莲呢有一个大厦呢，差不多要倒塌了。 Kita lihat gedung ini, saudara, sampai miring begitu, saudara. 我们看这个大厦呢，它已经弯了。 Kalau konstruksi Indonesia, saudara, ini mungkin sudah hancur begitu ya. 如果是印尼的建筑商的话，可以成为废墟了。 Kalau di Taiwan memang dirancang sedemikian, begitu gempa, bangunannya masih enggak hancur-hancuran, saudara. 如果台湾呢，他们对这个地震呢有很好的去研究，所以地震发生也不会成为废墟。 Begitu gedungnya miring seperti ini, saudara. 然后这个大厦呢弯到这样子了， Siapapun dalam gedung itu akan takut, saudara. 当然呢，住在里面的人非常的怕了。 Seorang bapak cepat-cepat suruh anaknya keluar. 然后一先生叫他的孩子赶快出来， Putrinya dalam gedung itu. 因为他们还住在这个里面。 Dia naik, dia berusaha menyelamatkan dia. 他上去就是想要救他， Dia bilang cepat keluar, 他说：“你快点出来， cepat keluar. 快点出来。” Tinggalkan yang lain. 然后把一切都放下来， Nyawa jauh lebih penting daripada harta. 因为生命比财物更贵重。 Seorang ibu pergi ke pasar belanja. 然后因为妇女呢到市场去买 Lalu 东 dia 西， ditanya. 然后问他， Dia jawab dengan sedih sekali. 他很悲伤的说 Dia katakan waktu saya pulang, 他说我回家的时候， tidak keburu lagi untuk menyelamatkan hartanya. 我没有这个心情去拯救我的东西、我的财物了， Tidak sempat lagi.
因为没有这个机会去救这些东 untuk 西了， selamatkan hartanya. 因为我无法呢再去这个抢救我的这个财富了。 Artinya apa saudara? 那么他的意思是什么呢？ Harta kekayaan dikumpul orang. 然后人是这个占财富， Kita pun tidak berdaya untuk menyelamatkannya. 但是我们实在无能为力去保守这些的财富。 Setiap kali ada gempa atau tsunami saudara, 然后每天听到有这个地震、有这个海啸的时候， itu pasti menyisakan kesedihan bahkan keputusasaan. 然后我们就会看到里面有这个伤心而且绝望， Ada perasaan yang begitu memilu 而且呢，令人感觉到呢，他的心是何等的悲痛， sehingga menimbulkan putus harapan dan lain sebagainya. 以致我们的身心都失去了这个盼望。 Mengapa orang sedih? Mengapa orang putus harapan? 为什么人会失去盼望？为什么人会伤心呢？ Karena mungkin saja harta yang telah dikumpulkan bertahun-tahun. 有可能呢，他所收集的是钱财是花了几年的时间才收集到的， Yang dilakukan, yang dicari dengan sekuat tenaga. 就是他一生的努力、尽力的去寻找的。 Tetapi sekejap mata hilang lenyap. 但是，一霎之间，这些东西都化为乌有了，没有了。 Saudara, jika kita hanya memusahkan hidup kita pada harta kekayaan, 弟兄姐妹们，若是我们一生呢，我们的核心呢，只是专注于财富的话， yang memandang harta kekayaan itu segala-galanya, 我们把财富看成是我们一切的一切， yang memandang gandum segala-galanya, 然后看这个小麦就是我们的一切的一切， yang memandang baju segala-galanya, 我们看这个衣服是我们一切的一切， yang memandang emas dan perak segala-galanya, 我们看黄金白银都是一切我们的一切的一切， yang sama dengan hidup kita. 就是如同我们的生命。 Di saat yang sama, saudara, kita akan kecewa. 那么在同时呢，我们也会失望 Di 的； saat yang sama, kita akan putus asa. 在同时呢，我们也会灰心绝望。 Ketika terjadi suatu gempa, 当发生了地震， sebuah bencana menimpa hidup kita, 那么一切的灾难就会临到了我们， maka habislah hidup kita. 那么我们的生命就完了。 Karena seluruh hidup kita diletakkan pada harta itu. 因为我们一生的所向往的，我们的一生所寄付的，就是这些财富。 Berbeda dengan orang yang menitik hidupnya, meletakkan hati pikirannya kepada Kristus Yesus. 对于呢，把我们的生命呢专注于基督人的基督主耶稣基督的是不一样的。 Harta kekayaan bisa berlalu. 那么这个财富会过去， Emas dan perak bisa hilang lenyap. 那么黄金白银会消失， Tapi Yesus yang kekal tidak pernah meninggalkan kita. 但是永恒的主耶稣从不会离开我们。 Bulan Maret yang lalu, 3月份的时候， ini terjadi dekat tempat tinggal saya. 那是靠近我的住家， GKI Teluk Gong. 就是在这个 GKI Telugong。 Terjadi satu peristiwa yang mengagetkan sekali. 那么发生了一件呢很轰动的事情， Saudara, satu keluarga, suami istri, 2 anak melakukan aksi bunuh diri terjun dari apartemen di Topaz. 就是呢有一家4口，他们的从这个大厦里跳下来轻生了。 Itu yang di lingkaran itu adalah mayat yang putus, saudara. Yang 4 orang itu lalu ditutup. 然后呢，他们这个红色的，就是说呢，他们的尸体已经分解了，就是用这个布来包着的。 Ini sebuah peristiwa yang mengagetkan dan membuat orang merasa begitu kaget. 这是令人轰动的事情，也令我们每一个人的心感到很吃惊。 Sudah katakan bahwa setelah keluarga ini datang bawa mobil, 他们说呢，这个一家4口呢是开着汽车来的， lalu masuk ke apartemen, 然后他们进入这个大厦里面， masih terekam CCTV. 然后有这个闭路电视呢录下来， Mereka sepertinya agak terburu-buru untuk masuk. 好像呢他们很匆忙的要进入这个大厦里， Lalu keempat orang ini naik ke lantai 22. 然后这4个人就上了第22层楼。 Lalu bapak cium kening pada anaknya. 那么这父亲呢吻着他孩子的额头， Lalu istri ngumpul HP kedua anaknya. 然后他的太太呢收集了他2个孩子的这个手机， Lalu mereka naik ke atas lantai 22 di rooftopnya. 然后他们上了这个22楼的这个天台。 Ada yang bilang di sana kan ada tempat penyembahan.
然后呢，有人说呢，他们在那边有那些拜拜。 sebelum peristiwa mengakhiri hidup, 当他们未自杀之前， sebelum terjun dari lantai 22, 当还未从22楼跳下来之前， mungkin ada sebuah doa di tempat itu. 有可能他们就在那边祷告， Tapi bukan doa Kristen, saudara. 但是他们不是以基督徒的方式来祷告。 Setelah itu mengikat tangan ayah sama anaknya. 然后呢，他们就呢，绑住了这个父亲跟孩子的手， Ibu juga sama anaknya. 然后他的母亲跟他的女儿， Yang kemudian menimbulkan berbagai spekulasi. 然后呢，就发生了这些事情， Lalu seperti agak terpaksa naik ke atas lalu terjun ke bawah. 然后就好像呢，他们被的去了这个楼顶呢，就跳下来 Demikianlah 了。 berakhir hidup manusia. 然后呢，我们人的生命就这样的这个没了。 Yang usia orang tua itu masih relatif muda. 可以说呢，他这个父母呢不会太年老。 Yang punya 2 anak harusnya punya masa depan karena masih remaja. 然后这2个孩子呢，应该还有很好的前途，因为还是少年人。 Setelah peristiwa ini orang melemparkan berbagai dugaan. 然后呢，当这件事情发生过后呢，有很多人呢就提出了问题。 Tapi salah satu motif yang didapati orang mengatakan demikian. 但是呢，有些人呢，他们做出了一个这样的结论： Aksi bunuh diri karena masalah keuangan. 他们能够自杀的是因为钱的问题。 Aksi bunuh diri ini ada kaitan dengan utang piutang. 他们这个自杀的事情有可能是因为欠债的问题， Sangat mungkin hal ini, saudara. 有可能 Karena masalah keuangan. 因为是钱的问题。 Akhirnya orang mengakhiri hidupnya. 最后呢，人自己结束了自己的生命。 Saudara, orang mengakhiri hidupnya karena uang. 弟兄姐妹们，有些人呢为了钱呢结束了自己 Karena 的生命， harta. 因为是这个财富。 Berarti dia memang menitik beratkan hidupnya hanya pada uang itu, saudara. 因为呢，他的人生的重点只是在钱， Uang itu habis juga hidupnya. 这个钱没了，他的生命也没了。 Saudara kasih dalam Tuhan. 主内的弟兄姐妹们， Inilah peringatan yang perlu diperhatikan. 这些警告呢，是我们每一个人应该注意的， Menjadi hal yang sangat serius untuk orang-orang percaya memperhatikan hal ini. 特别是我们基督徒，我们应该的认真的来对待这些的问题。 Dalam hidup, dalam bersikap, dalam mengelola keuangan yang benar. 就是呢，在我们人生当中，如何呢，好好的来运用这些的钱财， Supaya tidak mengalami kekeliruan di dalam hal itu. 好让我们在这些事情上不至于发生错误的观念。 Kemudian cara pandang yang benar terhadap harta kekayaan. 然后呢，就是我们要以正确观来看待这些钱财。 Yakobus ingin kita sekali memperhatikan supaya jangan ada cara pandang yang salah terhadap harta kekayaan. 所以雅各在这里提醒我们，对于钱财不要有错误的观点。 Bagaimana anak Tuhan bersikap terhadap harta kekayaan? 那么，身为基督徒，我们要以怎样的态度来对待这些钱财？ Jangan ada cara pandang yang salah, jangan ada sikap yang keliru terhadap harta kekayaan. 我们不要有错误的看法，也不要有错误的观念。 Supaya ada cara pandang yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. 就是我们要有正确的观念，就是我们必须要按照合乎神的旨意。 Supaya orang yang kaya, orang diberkati hidupnya lebih bernilai, lebih bermakna. 然后呢，身为有钱人呢，他是生命，然后才会更有意义。 Karena ada cara yang benar dalam melihat uang. 因为我们是以正确观来看待这些钱财， Ada cara yang benar dalam memandang harta kekayaan. 因为我们有这个这个正确观来看待这些财富， Sehingga kekayaan itu menjadi sesuatu yang bermakna. 以致这个财富成为一个有意义的东西。 Menjadi sesuatu yang baik dan memuliakan Tuhan. 那么它成为一个好的东西，也能够荣耀神的名。 Karena ada cara pandang yang benar. 因为我们有这个正确观来去看待这些财富。 Saudara, Alkitab secara keseluruhan mengecam orang-orang yang kaya dengan cara pandang yang salah. 圣经呢，整本书呢，都是责备那些对钱财呢有错误看法的这些富人， Dan menekankan begitu keras tanggung jawab orang-orang kaya 而且呢，强调呢，这些富人 dan yang bahaya yang bisa melingkupi seseorang yang diberkati secara berlimpah dalam harta kekayaan duniawi. 包括呢，有些人呢是蒙上帝的祝福，是给他们有丰盛的这个财富的人。 Jadi ada peringatan, ada tanggung jawab. 所以这个警告也有这个责任。
ada bahaya yang perlu diwaspadai. 有些东西呢，这些是危险的，是要我们去谨慎的。 Karena hanya orang-orang kaya yang bisa melakukan hal-hal yang di luar ini. 因为呢，有些人有钱人呢，他们能够去做他们随心所欲的事情。 Hanya orang miliki harta kekayaan yang bisa melakukan penyimpangan-penyimpangan itu. 因为唯有有钱人呢，他能够这个偏行己路， Yang bisa melakukan suap menyuap. 他能够去去贿赂， Yang bisa membeli suatu perkara. 他能够去买一个的案件， Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. 错的成为对的，对的成为错的。 Itu dibeli dengan harga, dengan bayaran yang sangat tinggi. 就是呢，他以钱财去做这事，用他的金钱去做这些的事情。 Sehingga hakim-hakim pun tergiur oleh uang itu. 于是那个法官呢，就被这些钱财所引诱了。 Karena penyimpangan-penyimpangan lakukan oleh orang kaya. 因为呢，这些有钱人他们所行的这个偏差的这个事情， Hanya orang kaya yang sanggup membeli sesuatu yang dia ingini. 那么唯有有钱人，他才能够随心所欲的去做他想要做的事情。 Orang miskin hanya bisa membeli sesuap nasi. 那么这个没钱的人、穷人呢，只是为了找一餐吃而已， Untuk makan siang atau makan malamnya. 而这是为了他的中餐还有晚餐。 Tapi hal besar tidak dilakukan orang-orang yang tidak beruang. 但是呢，没有钱的人，他无法去做那些违法的事情。 Hanya orang kaya. 唯有那些有钱人， Hanya orang kaya yang mampu, yang bisa punya peluang lakukan kejahatan-kejahatan. 唯有这些有钱人、富豪呢，他们才有这个机会呢，去做那些坏事。 Inilah yang ditegur oleh Yakobus. 这就是雅各所责备的。 Paulus pun ingatkan Timotius 然后呢，这个保罗也提醒提摩太， bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. 贪财是万恶之根。 Orang memburu uang lalu menyimpang imannya. 然后有些人为了这个寻找这个财富呢，他就偏离了正道。 Orang memburu uang lalu meninggalkan Tuhan. 有些人为了这个寻找这个财富，他们就离开主。 Orang memburu uang, orang karena demi uang lalu pindah keyakinan. 为了这个钱的问题呢，他就去改掉了，去换了别的这个宗教。 Ini yang perlu kita waspadai. 这是我们应该谨慎的事情。 Tuhan Yesus pernah berkata demikian. 主耶稣曾经说， Alangkah sukarnya orang kaya memiliki bisa masuk ke dalam kerajaan surga. 有钱人呢要进天国是很难的。 Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 骆驼呢进针的眼呢，比有钱人呢进天国更容易。 Lubang jarum kecil sudah. 那么这个针孔很小， Lebih mudah unta melewatinya 但是呢，骆驼要穿过它的这个针眼更容易， daripada orang kaya masuk surga. 远过于呢这个富有人呢要进天国。 Tapi yang di sini kaya tuh masuk surga. 但是我们这里的每个人有钱人呢都能够进天国的， Karena saudara cinta Tuhan. 因为我们每一个人都爱主。 你有钱，因为你爱主，你一定进入天国. Itu janji Tuhan, saudara. 这是上帝所应许的。 Saudara, hari ini kesimpulan kita. 那么今天我要做一个结论， Money and power. 就是金钱与权力。 Yang pertama, saudara, harta kekayaan adalah titipan Tuhan yang bersifat sementara. 第一呢，这个财富呢是上帝寄托于我们的这个事物呢，但是那只是暂时的。这个财富是在世上我们所有的，上帝托付我们是暂时的，这个不是永恒的。Ini yang Tuhan titipkan pada kita. 这是上帝暂时寄托于我们的， Jadi bukan hal yang sifatnya kekal. 所以这不是永恒性质的。 Tuhan titipkan kepada kita. 上帝寄托于我们， Ada yang dikit, ada yang banyak. 有的呢寄托给他，有的 Ada yang banyak 少， sekali. 有的很多很多。 Tapi semuanya ini sifatnya sementara. 但是这一切都是暂时的。 Harta ini tidak pernah selamanya, 那 saudara. 么弟兄姐妹们，这个财富呢是不可能 Tidak pernah kita bawa ke dunia yang akan datang. 在未来的世界里，我们不可能把这个财富带到那边 Kita 的， tidak butuhkan hal itu. 而且呢也不需要这些， Karena di dalam Tuhan ada kekayaan yang jauh melebihi harta kekayaan dunia. 因为在主里面呢有
比这个世上的财富更多的。 Yang kedua, saudara, 第二， harta kekayaan jangan menjadi penghalang kita dekat dengan Tuhan. 财富呢不应该成为我们远离上帝的障碍， Jangan menjadi penghalang sehingga kita jauh daripada Tuhan. 不要因为财富使我们远离了主， Jangan karena harta lalu kita meninggalkan pelayanan. 不要因为财富呢我们就不再侍奉了， Jangan karena harta kekayaan lalu kita jauh daripada Tuhan, tidak dekat lagi kepada Tuhan. 不要因为财富呢我们远离主，不再亲近主了。 Ada sebuah kisah singkat ceritanya demikian. 有一件故事呢，我们很简单的说， Seorang suami istri yang masih miskin. 一个还很年轻的一对的夫妇， Miskin, 他们 hensyung 很 dah 穷， fufu. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. 然后这一对很穷的夫妇向上帝祷告， Tuhan berkatilah kami. 上帝啊，求你祝福我。 Setiap malam suami istri harmonis mereka berdoa bersama. 那么这一对呢很和谐的夫妻呢，每天晚上都是这么的祷告。 Tuhan berkati kami. 主啊，求你祝福我， Jadi doanya minta diberkati oleh Tuhan. 就是他们求上帝祝福他们的祷告， Doa minta supaya Tuhan mengubah keadaannya. 就是呢让主改变他们的情况， Karena rumahnya itu dalam sebuah gang yang agak jauh, yang kecil lagi, saudara. 因为他们的房子是就在一个小巷，而且是很小的。 Dia berdoa supaya Tuhan mengubah keadaannya. 他们恳求主改变他们的状况， Dia setia berdoa, setia. 很忠心的 Beribadah 每天晚上祷告。 Suatu hari Tuhan benar menjawab doanya. 真的有一天，上帝应允了他们的祷告 Tuhan，mengubah keadaannya. 改变他们的情况了。 Tuhan mengubah hidupnya. 上帝改变他们的生活 Tuhan 了， berkati sesuai dengan doanya. 上帝祝福他们，按照他们的祷告来祝福他们。 Tuhan kita dengar doa kita enggak, saudara? 弟兄姐妹们，上帝听我们的祷告吗？ Tuhan dengar. 上帝听， Tapi masalahnya, saudara, setelah dengar doa kita, bagaimana sikap kita? 但是问题就是，当上帝垂听了我们祷告呢，我们要以怎样的态度来去回应呢？ Singkat cerita, lalu orang ini diberkati oleh Tuhan. 长话短说呢，这一对的夫妇呢，得做上帝的祝福， Segera dia pindah di satu perumahan yang elit dan mewah. 然后他就搬到了一个豪宅， Sampai di sana sudah banyak kenalan karena statusnya udah naik. 因为呢他们的身份不一样了，所以他们就认识了很多的人。 Ada berbagai acara di hari Sabtu Minggu. 然后在星期六、星期天有很多的节目， Hari-hari penuhi undangan. 每一天呢都有应酬。 Lalu pulang malam sudah lelah, tidak berdoa lagi. 然后呢回家已经晚了，他们就不再祷告了。 Termasuk hari Minggu. 包括星期天， Dari ibadah pagi lalu pindah ibadah kedua. 然后从这个早上的地堂崇拜 Karena 搬到第二 bangunnya 堂， kesiangan. 因为他们起得很迟。 Ya, kalau nggak ikut kebaktian kedua ya, ikut kebaktian ketiga itu pun jarang. 然后呢，不能够参加第二堂的崇拜，就参加第三堂的崇拜， Lama 但是也是 kelamaan 很少参加。 Undur lagi. 然后， Adanya di luar hari Minggu. 然后他们就慢慢的不再参加主的崇拜， Sudah tidak ibadah. 就不再参加崇拜了。 Tuhan kita setia tidak? Tuhan kita setia tidak? 我们的上帝是信实的上帝吗？ Tuhan kita setia. 我们的上帝是信 Yang 实 tidak 的， setia adalah kita. 而不忠心的就是我们人。 Tuhan bisa berkati kita nggak? Bisa. 上帝能够祝福我们吗？ Tapi siap nggak untuk diberkati oleh Tuhan? 但是你是否已经预备好了被上帝祝福吗？ Saudara, jangan karena uang menjauhkan diri kita daripada Tuhan. 弟兄姐妹们，不要因为了钱财，我们不再敬拜上帝。 Jangan karena uang lalu kita tinggalkan Tuhan. 我们不要因为钱呢，我们离开了上帝。 Ini yang Tuhan tidak mau. 这是呢，上帝不喜欢看的东西。 Kalau hari ini hidup kita biasa-biasa saja, 如果我们今天只是过一个普通平凡的生 tetap 活， bersyukur kepada Tuhan. 我们仍然要向上帝献 Karena 上 di 感恩。 dalamnya pasti ada sebuah rahasia. Di dalamnya pasti ada sebuah rahasia. 因为在内中必定有一个奥秘， Ada sebuah misteri di dalamnya 在里面有一个奥秘， yang Tuhan pasti tahu. 上帝必定知道。 Saudara kasih dalam Tuhan. 弟兄姐妹们， Tuhan bukan tidak mau memberkati kita. 上帝并不是不要祝福我们， Tuhan akan berkati setiap orang yang setia kepadanya. 上帝肯定祝福每一个忠心的人。 Dan yang terakhir, saudara, 最后， gunakanlah setiap kekayaan. 我们要好好应用我们的钱财， Gunakan kekayaan itu untuk kemuliaan Tuhan. 我们要使用这些钱财来荣耀上帝。 Dengan demikian, Tuhan kita akan dipermuliakan. 那么这样呢，我们的上帝的名必得做荣耀。
supaya hidup kita menjadi berkat bagi sesama 好让我们的生活成为别人的祝福， dan Tuhan dipermuliakan. 而神的名得着荣耀。 Amin. 阿门， Amin. 阿门，弟兄姐妹们， Kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. 主，我们要向你献上我们的感恩。 Kalau Tuhan mengingatkan kami melalui kebenaran ini. 主啊，求你用你的真理在这里提醒我们。 Sekiranya hidup kami boleh kami pusatkan kepada Engkau. 但愿我们每一个人都以主你成为我们生命的中心， Bukan kepada hal-hal yang sementara. 而不是以暂时的事物为我们的中心， Bukan kepada harta kekayaan ini. 不是这些财富。 Tuhan, kalau hidup kami keliru, 如果我们过了一个错误的生活， ampuni kami. 求你赦免我们。 Tuntun kami kembali ke jalan yang benar. 主啊，求你带领我们行在正道当中， Supaya melalui hidup kami, harta kami, 好让我们的生命、我们的财富 kami boleh memuliakan Engkau. 能够荣耀你的名。 Berkati setiap saudara-saudari kami tempat ini. 主啊，求主你祝福每一位弟兄姐妹们， Supaya mereka hidup semakin mencintai Tuhan. 好让我们更爱主， Mereka mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. 好让我们每一个人都能够经历到你的爱， Dan mereka memuliakan Engkau. 好让我们每一个人能够荣耀你的名。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你。 Berkati gereja tempat ini. 主啊，求主你祝福我们的教会， Berkati setiap jemaat-Mu. 求主你祝福每一位信徒， Melalui hidup mereka, nama-Mu dipermuliakan. 透过我们每一天的生活，你的名得着荣耀。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Sese.